Assalamualaikum, hai saya Syuk. So seperti biasa, santai cila akan membawakan anda pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpancing-pancing kaki dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, macam hari ni kita nampak ada kelainan dan aku orang kata berseorangan, di mana segmen kali ni kita memang buat kelainan, di mana aku akan bacakan kisah yang ditulis, dicoret di media-media sosial yang kami rasa menarik untuk kami kongsikan. Dan kali ni kami memetik daripada Twitter nama Dehalki ataupun deki.amir. Dan kisah ni kami rasa sangat membawa banyak iktibar dan pedoman. Jadi semoga bermanfaat untuk semua. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe yang mana dah subscribe. Thank you so much. Dan jangan lupa juga follow our social media. Link disediakan di bawah, lagi-lagi TikTok. Alright. Jadi kisah ni diberikan tajuk Pembalasan Syaitan. Okay. Dan dikatakan ini merupakan satu kisah benar yang terjadi di Seremban Negeri Sembilan. Okay. Sebelum tu kita mulakan dengan bacaan doa. Kepada para pendengar yang masih belum baca doa, digalakkan untuk berbuat demikian. Dan harap dapat mendengar dengan baik. Kami cuba bawakan cerita ini dengan baik. Semoga dapat terus menghayati dan membawa watak dalam cerita ini. Saya mulakan dengan cerita yang pertama. Jadi kisah ini terjadi pada hari Khamis tanggal 2 Jun 2002. Dan dikatakan saya letakkan watak utama dalam cerita ni sebagai Syakid, di mana kita menggunakan nama moderator sebagai satu penghargaan. Alright. Jadi Syakid ni merupakan seorang pekerja di sebuah outlet, di salah satu butik yang agak terkenal. Jadi seperti yang kita tahu, bila bekerja sebagai retailer, selalunya akan kerja agak lewat, di mana di bahagian closing ada bahagian masa-masa yang kita perlu balik lewat. Kadang-kadang balik awal jam 10 malam dan ada masa kita balik pagi. Dan ini kisahnya bermula di mana si Syakid ni terpaksa pulang pada jam 4.30 pagi. Jadi selepas dia closing di kedai, dia terus ke rumah kerana dia mendapat panggilan daripada kakak kandung supaya menemankan kakaknya di salah sebuah hospital di Seremban untuk membuat check up pregnant. Jadi si Syakid ni masih belum berehat darilah dia closing di kedai 4.30 hinggalah dia terpaksa menemani kakaknya di hospital sehingga jam 10 pagi. Jadi sehinggalah 10 pagi tu si Syakid ni ikut kakaknya dengan suami kakaknya ke rumah terus. Jadi rumahnya dikatakan di area Seremban juga. Disebabkan si Syakid ni tidak tidur lagi, dia decide lah untuk berehat di rumah kakak dan suami kakaknya. Jadi semasa sebelum dia nak masuk ke rumah tu, Syakid, kakak dan abang ipar Syakid ni dah rasa macam agak tak sedap. Kenapa? Sebab semasa Syakid jejakkan kaki di rumah itu, terdapat satu tiupan angin depan rumahnya.
yang membuatkan semua naik liang bulu roma. Bukan Syakid seorang tapi juga abang dan kakaknya. Jadi sebabkan tak fikir apa dah masa tu, Syakid pun masuk je lah kan, melangkah. Pasal apa yang nak fikir masa tu hanya tidur, sebab dia sangat penat masa tu. Jadi dia ni baring dekat sofa, dekat ruang tamu. Tapi pada masa yang sama, abang ipar Syakid, dia mengalami satu perkara yang pelik, di mana dikatakan abang ipar dia ni mula rasa tak sedap badan. Dan muka abang ipar ni jadi pucat-pucat dan muntah-muntah. Dari raut wajah abang ipar ni dah nampak macam lain sangat lah. Memang rasa nampak sangat tak sihat. Jadi si Syakid ni sebenarnya memerlukan rehat. Jadi dia kata dia malas nak ambil peduli dan dia pejamkan mata je lah. Pasalnya nanti dia nak kena bertugas balik untuk kerja. Jadi dia pun berehat. Jadi dalam sejam Syakid pejamkan mata, tiba-tiba di bahagian hujung sofa ni ada rasa menolak, di mana kaki dia ni rasa seperti dia cuit. Setelah itu telinganya ada dengar bayi menangis. Dalam hati takkanlah kakak dah bersalin sebab dia date tu hujung bulan ni. Tapi fikir balik, bukan tadi kat rumah ke? Jadi bila buka je mata, dia perasan yang abang ipar dengan kakaknya keluar untuk beli makan. Dekat rumah yang besar gedabak tu hanya Syakid seorang je tinggal rupanya. Jadi masa dia tinggal seorang ni, yelah, dalam berehat tu biasalah selepas kita bangun tidur nak main handphone dulu. Syakid ni dia buka YouTube, dia bermain game sekejap kan. Selepas tu tiba-tiba si Syakid ni pun dengar bunyi mengekek di tingkat atas. Dan rumah kakaknya ni lah 2 tingkat. Jadi di tingkat atas tu dia dengar bunyi. Pelik saya buat bunyi tu. Bunyi apa tu? Baru sedikit geng. Si Syakid ni pun dia buat telinga, dia buat pekak je lah. Main handphone balik, tengok YouTube balik. Tapi lagi Syakid buat tak tahu dengan bunyi itu, kali ini lebih mengerikan geng. Syakid terdengar suara nenek panggil-panggil. Nak, naiklah nak, tolong ambilkan air. Masa tu jantung dah mula berdebar si Syakid ni. Okey, aku rasa tak sedap. Serius. Buka lampu semua. Serius, buka lampu sekarang. Aku rasa macam kat belakang aku tu. Okay, jadi masa tu jantung si Syakid ni dah mula berdebar kuat. Kaki masa tu dah menggeletar lah. Kaki dia masa tu rasa macam nak bergerak ke arah bunyi yang dia dengar tu. Jadi dia cubalah ke arah tangga di mana bunyi yang dia dengar tu. Tapi baru selangkah je kaki dia naik, dia terdengar bunyi kereta kakak dengan suami kakaknya sampai. Jadi si Syakid ni pun tak jadilah nak naik. Abang ipar kakak si Syakid ni buka je pintu, terus meluru ke dapur. Sebab apa? Abang ipar dia ni muntah-muntah. Tapi kali ni lebih teruk geng. Sebab muntah yang kali ni keluar muntah yang warna hitam merah-merah macam tu. Kakak dia pula sakit kepala, tapi mungkin disebabkan simptom mengandung lah. Jadi lepas tu kakak pada Syakid ni suruh dia siap-siap nak solat Zuhur. Sebab masa tu pun waktu dah menunjukkan waktu Zuhur. Jadi si Syakid ni pun solat. Kakak dengan abang ipar dia ni duduk kat tingkat atas. Jadi masa Syakid solat, bila dah jadi benda-benda macam ni kan, Syakid agak rasa macam terganggu lah nak solat je lah. Bila kau pun rasa dah macam ada gangguan, mesti kau rasa tak khusyuk. Duduk kat sebuah rumah yang besar, mesti mata pun meliar. Lagi-lagi masa tu tengah solat kan. Jadi si Syakid ni ada satu masa dia terpandang ke arah belakang. Maksudnya anak mata dia geng. Sebab dia rasa macam ada benda yang berdiri dekat belakang dia.
Jadi masa dia rukuk tu, dikatakan dia nampak sesuatu. Apa perasaan anda semua bila tengah rukuk tu nampak mata je dekat belakang pintu? Jadi si Syakid ni masa tu setelah ternampak je, dia ni rebah ke atas jadah. Apalagi dia pun kuatkan semangat. Masa tu ialah dia punya solat pun dah terbatal. Dia kuatkan semangat, kali ni dia solat lagi sekali. Lepas tu dia pun ceritakan pengalaman tu dekat kakak iparnya. Dekat kakak pak pula. Jadi selepas tu dia pun ceritakan pengalaman tu kepada kakaknya. Perkara yang terjadi ni buatkan si Syakid ni ajak kakaknya ni balik rumah mak dia dekat KL. Jadi diorang ni pun bersiap-siap, kemas barang-barang semua, bergerak ke rumah nak balik ke KL. Jadi macam biasa, bila dah sampai kat KL, dah selesai hantar diorang kat rumah mak, dia tengok abang ipar dia ni masih lagi muntah-muntah dan muka abangnya semakin pucat. Dia ni pun cuma diam lah kan. Jadi waktu tu si Syakid ni pergi ke kedai untuk tolong staff nya handle order dari customer sampailah jam 1 pagi, which is company yang dia kerja ni company family lah boleh cakap. Tapi dalam pukul jam 9 malam tu dia ada balik kejap, sebabnya nak makan. Tapi sampai je Syakid ke rumah, kakaknya tak bagi masuk sebab dia kata diorang tengah berubat dekat rumah. Jadi si Syakid ni pun dia baca-baca dan dibenarkan masuk. Maksudnya di sini geng, berubat di rumah ni di tengah pagar. Dan si Syakid ni dia baca apa yang patut barulah boleh masuk ke rumah. Kan kita tak tahu kita balik dari mana, mungkin ada yang mengikut, jadi terpaksalah baca apa yang dia tahu. Masa dekat dapur tu si Syakid ni tengah makan, kakak ipar dia ni bawa kembar. Anak-anak kembar dia ni dibawa dekat tingkat atas. Tingkat atas rumah tu adalah kawasan tempat yang luas sikit untuk anak-anak dia ni main. Tiba-tiba si Syakid ni dengar satu jeritan daripada kakaknya. Dan jeritan tu diiringi dengan tangisan anak-anak kakaknya yang menggelupur ketakutan. Jadi yang si Syakid ni dia terperanjat lah, apa yang jadi kat atas kan. Jadi si Syakid ni pun meluru naik ke atas nak tengok apa yang jadi kat kakak dia ni. Jadi bila dia naik ke atas, dia tengok anak buah dengan kakaknya ni dah pucat lesi. Yelah, umur baru je setahun lebih kan. Mata anak-anak dia ni terjegil dekat satu arah. Di mana dua-dua anak kakaknya ni memandang tempat yang sama. Dia pun tanya kakak dia ni, kenapa menjerit? Jadi kakak ni cakap, ni diorang berdua berlari terus peluk kakak dengan jerit-jerit pandang dekat satu arah tu. Kakak si Syakid ni tunjuk satu arah sebelah almari. Jadi si Syakid ni pun dia bawa lah kakak dengan anak-anak kakak dia ni turun ke bawah. Nak bagi tenangkan dirilah daripada situasi tu. Jadi bila dah bawa tu, anak-anak kakak si Syakid ni masih lagi melalak sebab trauma lah nampak benda dekat bilik atas tu. Bila ditanya apa yang dinampak, kata-katanya budak-budak kembar ni tengah seronok main dekat bilik tu. Lepas tu si adik ni tangan dia kena tarik, terperanjat dia, terus berlari melompat ke arah maknya yang tengah menyusukan anak ketiga. Jadi si Syakid ni pun dia ambil inisiatif untuk bawa garam, bawa ladi hitam untuk buat pendinding lah kan, yang telah dibaca lah garam dan ladi hitam tu. Jadi si Syakid ni cuba beranikan diri dan dia yakin bahawa pertolongan Allah tu ada dan tiada lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syakid ni pun terus masuk ke bilik. Automatik pintu bilik diorang ni tertutup sendiri. Masa tu Syakid tengok dekat sudut bilik tu ada satu entiti yang boleh dikatakan sangat jelas Syakid nampak. Kali ni dia memang nampak dengan jelas. Benda ni tak menghilangkan diri dia. Bila masuk je bilik, automatik bilik diorang tertutup sendiri. Bila masuk je, bilik dia tu dah tertutup sendiri. Dia tengok kalau orang tak kuat iman memang boleh pengsan lah. Raut wajah dia seakan-akan seorang perempuan bermata putih tengah senyum ke arah Syakid. Apa yang lagi mengerikan, bunyi dia terketak-ketak gigi.
sambil mencegil mata ke satu arah. Masa tu Syakib pun dengan lafaz takbir, dia terus rejam garam dengan lada hitam dekat arah tu. Jadi benda tu pun terus hilang, geng. Masa tu Syakib dia taburkan sekali lah kat seluruh bilik yang kat kawasan bilik tu. Seluruh bilik ni dia buat pendinding dan ditaburkan garam dan lada hitam. Okay, nak dijadikan cerita lepas tu, apa lagi yang berlaku dekat rumah tu? Malam tu, selepas kejadian tu, si Syakib ni pun buka ayat ruqyah untuk tujuan untuk menghalau jin-jin ni keluar pada rumah. Tapi apa yang jadi, bila Syakib buka ayat mengaji ni dengan kuat, tiba-tiba ayat ruqyah ni jadi perlahan sampai tak dengar. Suara mengaji pun jadi rosak-rosak, macam CD rosak dan tenggelam akhirnya. Dekat tingkap bilik store tu ada 2 keping tingkap yang dah pecah tau. Okay, which is yelah, kat setiap ruang tamu mesti ada tingkap kan. Jadi ada 2 tingkap yang pecah. Bila internet lost, ayat mengaji tu pun auto terputus lah. Apalagi dekat bahagian tingkap yang pecah tu, si Syakib ternampak satu entiti. Apa yang jadi, di bahagian tingkap tu, si Syakib nampak ada sebuah entiti yang sedang merenung ke arah Syakib. Jadi bunyi macam terketap-ketap gigi tu masih ada. Dan bunyi itu bukan kat satu bahagian je, tapi ada juga kat bahagian store. Jadi sebelum ni memang kerap dikatakan entiti tu merupakan seorang nenek tua. Dan nenek tu memunah mandi. Dan Syakib sebenarnya dah biasa dah nampak benda ni. Dia lalu lalang kat tepi katil Syakib. Dan benda ni Syakib kata dia ada ceritakan dekat kawannya, tapi kawannya ni jenis yang tak percaya. Sampailah si kawan Syakib ni nak cuba pengalaman tu sendiri. Dia bawa si kawan Syakib ni balik ke rumah. Dan apa yang lebih menarik, kawan Syakib yang tak percaya ni akhirnya percaya, sebab benda tu sendiri menjelma depan kawan Syakib. Terus percaya. Kawan Syakib ni dia kata first time dia tengok ada nenek tua intai dari pintu bilik air dia. Apa korang buat kalau korang nampak satu entiti yang mengerikan sedang mengintai korang dekat bilik air? Katanya kalau nak di-describe bentuknya, jarinya panjang warna hitam, mata dia berwarna kuning dan macam kucing. Syakib kata mungkin orang tak percaya dan kata cerita ni mengarut, tapi inilah realiti. Dan Syakib ni bukan seorang yang gemar dengan cerita-cerita seram, dan dia bukan penggemar filem-filem seram, dan dia cuma ingin berkongsi pengalamannya. Jadi berbalik semula pada cerita. Jadi lepas si Syakib ni rejam seluruh rumahnya dengan garam ni, anak buah yang kembar tu dah tak menangis. Lalak-lalak jam pagi dah tak menangis dah. Kalau tak sebelum ni, dia akan menangis kuat lah, macam kena dera kalau orang lain dengar tu mungkin akan rasa salah faham. Tapi memang sebelum ni anak-anak kakak si Syakib ni akan kerap menangis. Setiap kali anak-anak kakak Syakib menangis, dia akan lihat kat satu arah. Lagi-lagi dekat arah lampu tidur, dekat hujung almari. Katanya ada sebuah entiti yang bermain dengan lampu tu sambil meletakkan muka di sebelah lampu. Kalau aku geng, rasa memang ngeri meremang. Dan disebabkan kejadian ni juga, abang dia ni hantar anak-anak dia ni dengan isterinya balik ke kampung sampai bulan 9. Yang tinggal dekat rumah kakak Syakib ni, laki hanya si Syakib dan juga abang ipar dia je lah. Selainnya tu perempuan. Dan Syakib ni sebenarnya dah lali dengan benda-benda jadi, sebab ini bukanlah kali pertama. Selepas si Syakib ni bawa lada hitam dan garam tu dah tabur di seluruh bilik, apa yang jadi, si Syakib ni pula yang muntah keluar hitam-hitam dengan merah-merah tu. Maksudnya apa yang jadi dekat abang ipar dia kali ni datang pada dia pula. Bila si Syakib nak minum air yasin je, mesti rasa menggigil badan dia. Bila Syakib paksa untuk minum air tu, rasa macam nak pitam. Lepas tu apa yang jadi, Syakib ni jadi lebih teruk. Sebabnya katanya kalau dia buka mata, dia nampak.
Tapi kali ni kalau dia tutup mata pun dia nampak juga geng, seorang wajah nenek tua betul-betul letak muka di hadapan Syakid ni. Jadi beberapa hari benda tu jadi seperti kebiasaan sampailah Syakid ni dapat punca dia, di mana punca dia mengacau sebab kakak dengan abang ipar dia ni berubat dekat rumah. So benda kat bawah tu dah bersih. Kan dia dah pagar kan, masa si Syakid nak masuk ke rumah tu dia dah pagar tempat tu. So jadi benda tu lari ke atas. That's why anak-anak kakak Syakid ni dia menjerit ketakutan sebab nampak benda tu dekat atas. Jadi bila yang kakak dengan abang ipar Syakid ni dia dah berubat kat bawah kan, tapi masa tu bahagian atas tak dipagar. Jadi benda tu ada yang sempat lari ke atas. Dan benda ni sebenarnya marah bila ada di kalangan diorang yang dibunuh. That's why benda tu marah dan dia munculkan diri dekat bahagian atas. Dan sekarang benda ni semakin baik. Dan bila dah buat air yasin kan, satu family ni minum, alhamdulillah benda ni semakin lama semakin pulih. Dan salah satu pengalaman Syakid yang diceritakan, pipi dia sempat dijilat oleh benda tu. Siap anak kakak ni tegur, belakang Syakid ni ada kesan cakar-cakar. Jadi itulah salah satu perkongsian daripada Syakid. Mungkin rumah dia ni ada kisah tersendiri. Cerita yang diberitahu tak cukup detail. Adakah rumah Syakid menjadi salah satu laluan makhluk halus ataupun mungkin mempunyai sejarah tersendiri? Kalau nak diikutkan background keluarga Syakid seperti keluarga yang pandai berubat juga. Dan mungkinlah bila kita jadi ahli perubatan kan, dalam hal-hal macam ni yang bermain dengan makhluk-makhluk halus, tak mustahil benda ni pun akan menguji kita. Dan ini merupakan orang kata dugaan bagi pengamal atau perubatan Islam ni sendiri. Okey, jadi nasihat di sini mungkin kita boleh selalukan membaca Al-Quran di rumah, kerana kita tahu Al-Quran ni merupakan ayat-ayat yang pelindung bagi menghindarkan benda-benda ni terus berada di rumah. Dan kita kena selalulah bacalah orang kata doa sebelum kita nak masuk rumah kan. Dan mungkin benda ni mungkin berlaku disebabkan keadaan kakak Syakid yang masa tu agak lemah, masih mengandungkan anak. Mungkin itulah cara dia untuk mengganggu salah satu ahli keluarga Syakid. Itu saja perkongsian pada hari ini. Apa kata anda, apa komen anda, boleh dropkan di bahagian komen. Minta maaf jika cara perkongsian kali ini agak berlainan dan tidak dapat sampai pada anda semua. Tapi inilah yang kami cuba. Kami cuba sedaya upaya untuk bacakan kisah yang telah dikirim maupun cerita-cerita yang dicoret di papan media-media sosial yang kami rasa menarik untuk dikongsikan. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana subscribe, thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.